Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana pada hari ini kita telah diberi keizinan oleh Allah untuk mengadakan sebuah forum yang bertajuk Rokok Setiap Sedutan Membawa Padah. Sebelum itu, ingin saya perkenalkan dua orang ahli panel yang bersama dengan saya pada hari ini, iaitu panel yang pertama adalah Saudari Salsabila binti Syahrudin, manakala panel yang kedua adalah Saudari Nur Syafiqah. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya kepada panel kita yang pertama, iaitu Saudari Salsabila, bolehkah saudari terangkan apakah bahan yang terkandung di dalam rokok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, terima kasih kepada saudari pengurusi majlis selaku moderator pada kali ini. Dan ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penganjur yang sudi memberi peluang kepada saya untuk berbicara dalam forum kita pada hari ini. Baiklah, kembali kita kepada tajuk hari ini. Tajuk yang hangat diperkatakan, yang sentiasa hangat diperkatakan, terutamanya kepada golongan belia dan remaja pada masa kini, iaitu rokok. Rokok setiap sedutan membawa padah. Okey, umum kita tahu bahawasanya sebatang rokok itu mempunyai beribu-ribu keburukan, beribu-ribu kemudaratan, baik kepada si perokok sendiri maupun orang di sekeliling. Namun kurang daripada kita mengetahui apakah sebenarnya bahan-bahan secara spesifik yang terkandung di dalam rokok itu sendiri. Jadi setiap penyalaan rokok akan membebaskan sekurang-kurangnya 4,000 atau lebih bahan-bahan beracun, bahan-bahan kimia yang beracun yang semestinya membawa kepada kemudaratan dan boleh membawa kepada kematian. Seperti kita boleh memahami, setiap sedutan rokok itu boleh menyerupai dengan setiap sedutan kematian. Hadirin yang saya kasihi sekalian, antara bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok, di dalam asap rokok, antaranya adalah bahan-bahan daripada radioaktif, iaitu contohnya seperti polonium 201, bahan-bahan yang terdapat dalam cat, iaitu antaranya ektan, bahan yang terkandung dalam pencuci lantai seperti amonia, dan tidak terkecuali bahan-bahan yang terdapat dalam gas beracun, gas-gas beracun, contohnya seperti hidrogen niosat, yang mana hidrogen niosat ni sentiasa selalu dikaitkan dengan kamar gas maut, yang mana pesalah yang menjalani hukuman mati akan berada di dalam kamar tersebut. Jadi walau bagaimanapun, saya ingin menekankan tiga bahan yang penting, tiga bahan yang sangat berbahaya yang terdapat di dalam rokok. Itu yang pertama tar, yang kedua nikotin, dan yang ketiga ialah karbon monoksida. Mana kita tahu ketiga-tiga bahan ni antara punca-punca yang membawa kepada penyakit-penyakit kronik pada zaman kini. Sekian, itu saja daripada saya untuk pusingan yang pertama. Kembali kepada saudari pengurusi. Terima kasih kembali kepada Saudari Salsabila. Sebentar tadi Saudari Salsabila ada menyatakan terdapat 3 racun yang terpenting di dalam rokok, iaitu tar, nikotin dan juga karbon monoksida. Okey, baiklah. Bolehkah Saudari Syafiqah terangkan kenapa 3 bahan tersebut dianggap bahan yang paling berbahaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Rosdi, nombor matrik I19204095. Soalan yang amat menarik. Saya akan menerangkan satu persatu. Tar mengandungi sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanser, iaitu karsinogen. Manakala nikotin seperti najis dadah, heroin, amfetamin dan kokain bertindak balas di dalam otak dan menyebabkan ketagihan. Oleh itu, terlalu sukar
untuk sesiapa yang telah terjerat dengan ketagihan merokok meninggalkan untuk selamanya. Dan yang terakhir, karbon monoksida pula adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh egzos kenderaan. Gas ini menjejaskan membekalkan oksigen ke tisu-tisu hingga menjadi terencat. Terima kasih saudari. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa rokok itu sendiri boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri. Okey, seterusnya soalan saya kepada saudari Salsabila. Bolehkah saudari terangkan apakah impak asap rokok kepada perokok itu sendiri dan juga orang sekeliling daripada sudut personaliti dan juga kesihatan? Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator kita. Jadi kita tahu bahawasanya kesan daripada amalan merokok ini bukan sahaja kepada perokok itu sendiri, malah ia juga memberi kesan kepada orang sekeliling, iaitu yang dikenali sebagai perokok pasif. Yang mana perokok pasif ni bukanlah mereka yang merokok, tapi mereka hanya menghidu bau daripada asap rokok itu sendiri. Okey, antara kesan daripada amalan merokok ini, antaranya ialah penyakit yang kita takuti, iaitu penyakit kanser. Banyak penyakit kanser yang diakibatkan oleh amalan ataupun tabiat merokok itu. Antaranya kanser paru-paru, kanser bronkus, iaitu saluran pernafasan, kanser trakea, kanser mulut dan juga kanser esophagus, iaitu saluran pemakanan kita. Dan 90% daripada kanser paru-paru ialah berpunca daripada amalan ataupun tabiat merokok itu sendiri. Baiklah hadirin yang saya kasihi, kajian saintifik juga mengatakan bahawa terdapat lebih kurang 4,000 bahan beracun, bahan kimia yang beracun yang terdapat dalam asap rokok, yang merupakan punca-punca utama daripada penyakit punca-punca utama kepada penyakit yang kita takuti, iaitu kanser. Hadirin yang saya kasihi, tadi saya ada menyatakan berkenaan perokok pasif. Percaya ataupun tidak, perokok pasif ini merupakan golongan yang berkali-kali ganda lebih berisiko daripada perokok itu sendiri. Jadi suka saya ingatkan, lindungilah orang di sekeliling kita dengan menjauhi rokok, kerana mereka lebih berbahaya daripada kita, daripada seorang perokok itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Pepatah Arab ada menyatakan bahawa tiada penyakit yang tidak dapat diubati kecuali mati. Soalan saya kepada saudari Syafiqah, bolehkah saudari nyatakan apakah kaedah yang terbaik untuk berhenti daripada tabiat merokok? Terima kasih saudari pengerusi. Di antara kaedah yang betul untuk berhenti merokok ialah: pertama, tetapkan tarikh untuk berhenti merokok. Anda juga mesti mengatakan pada diri bahawa aku bukan perokok. Selain itu, anda mesti menumpukan apa sahaja yang anda lakukan untuk melupakan tabiat merokok. Sentiasa berfikiran positif. Juga penting, anda juga perlu mendapatkan sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan. Yang paling penting adalah melawan keinginan untuk merokok. Maafkan saya, saudari pengerusi, izinkan saya untuk menambah sedikit apa yang diperkatakan oleh saudari panel kedua kita sebentar tadi, iaitu saudari Syafiqah. Okey, baiklah, kita tahu bahawasanya amalan ataupun tabiat merokok ini selalunya bermula di awal usia remaja, yang mana di usia ini mereka ingin mencuba sesuatu yang lebih baharu. Pada saya, ibu bapa, golongan ibu bapa itu sangatlah penting pada usia ini, yang mana mereka merupakan kaunselor terbaik terhadap anak-anak mereka yang terlibat dengan amalan ataupun tabiat merokok ini. Andai kata mereka mengetahui ataupun dapat menghidu lebih awal tabiat merokok di kalangan anak-anak mereka, mereka perlulah mengambil
tindakan ataupun tidak membiarkan tabiat itu berterusan dalam kalangan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu mengambil pendekatan yang lebih baik, yang mana tidak terlalu tegas ataupun tidak terlalu lembut, yang dapat mengelakkan mereka daripada terus terjebak dengan gejala ini. Seperti kata orang, sayang isteri tinggalkan, sayang anak tangankan. Anak ini janganlah diberikan bunga saja, malah jangan juga diberikan rotan saja, tetapi gunalah kedua-duanya, insya-Allah akan memberi kesan terhadap jiwa mereka. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi hadir pada hari ini dan menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini bukan sahaja masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sebagai kesimpulan, tabiat perokok perlu dihentikan kerana ianya bukan sahaja menjejaskan kesihatan diri, malah ianya boleh menjejaskan kesihatan orang lain. Semoga perkongsian kita pada hari ini dapat memberikan manfaat dan segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang kurang dan kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.